Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram daripada pengalaman aku dan juga kawan-kawan aku ketika aku berada di Highland Towers. Ikutilah kisah yang akan aku kisahkan kepada anda. Sebelum itu, aku harap supaya anda dapat subscribe, like, share dan komen. Ceritanya macam ni. Pada suatu malam tu, iaitu malam tahun baru, aku telah berpakat dengan kawan-kawan aku untuk pergi meninjau-ninjau di kawasan yang dipanggil Highland Towers. Konon-kononnya ramai cerita-cerita yang aku dengar daripada para pencerita, iaitu kisah benar yang berlaku ke atas diri mereka. Dan aku cuba untuk mencari pengalaman sama dengan kawan-kawan aku. Jadi aku pun sampailah di kawasan itu. Bila aku sampai di kawasan tu, pada waktu tu memang dah agak lewat malam. Aku pun masa tu aku cuma tak berani nak naik ke atas. Aku hanya duduk di ground floor bangunan tersebut. Jadi aku nyalakanlah ukur api dekat situ pasal kawasan tu gelap. Kalau dah harapkan cahaya pun hanya cahaya rembulan sahaja pada malam tu. Bulan pun masa tu pun agak terang juga. Tapi bila duduk dekat bawah ground floor tu, keadaannya agak gelap lah sebab tak ada cahaya yang masuk ke kawasan tu. Jadi aku pun nyalakanlah unggun api. Kawasan yang berada ketika 10 tahun berlakunya kejadian runtuhan di Highland Towers tu, selepas 10 tahun tu, aku masa tu kawasan ni dia tak masih belum lagi banyak semak samun. Sebab jalan raya yang untuk naik ke atas bangunan tersebut masih elok lagi, masih boleh diguna pakai lagi. Cuma dekat kawasan bawah tu agak berluka, ada berluka sedikit. Dan boleh nampak jelas bila ada kenderaan naik daripada bawah, kita boleh nampak jelas cahaya lampu dia dan bentuk kenderaan tersebut. Jadi ketika aku nyalakan unggun api tu, bila api tu dah menyala, aku tak sedar yang aku telah masukkan shilling. Shilling ni kalau kita masukkan ke dalam api, maka dia akan keluarkan satu suara. Suara dia iaitu suara meletup. Jadi suara dia adalah suara letupan. Boom! Bila dah banyak kali unggun api yang aku nyalakan tu meletup-letup, letupan ni sangat kuat. Jadi tiba-tiba aku nampak ada cahaya lampu naik, cahaya kereta naik ke menggunakan jalan raya untuk pergi ke bangunan Highland Towers ni. Aku sangka itu adalah polis pada masa tu. Jadi kerana takut pada waktu tu, aku pun padam cepat-cepat unggun api tu dan aku pun lari naik ke atas bangunan Highland Towers. Masa tu aku berada di tingkat 2. Kalau nak naik ke tingkat 2 ni nak kena panjat sikit pasal tangga dia dah pecah. Jadi aku dengan kawan-kawan aku ni pun naiklah ke tingkat 2. Masa tu kami berpecah. Jadi bila sampai dekat atas tu, aku pun panggil lah nama kawan aku. Yang ada dengan aku pada waktu tu ada 2 orang kawan aku lagi. Yang kawan aku lagi 4 orang. Yang lagi 4 orang tu dah tak ada dekat situ. Silap, lagi 3 orang dah tak ada dekat situ. Jadi aku pun panggil lah dengan nama Mat. Oh Mat, Mat, kau kat mana? Toy, kau kat mana? Niga, kau kat mana Niga? Aku kat sini. Aku kat sini lah. Bila sampai nama Niga dipanggil, pada masa tu aku ada dengar suara yang mengatakan yang Niga tu ada dekat kawasan yang aku dengar tu. Jadi aku pun dengan 2 orang kawan aku lagi telah pergi ke kawasan yang aku dengar suara tadi. Bila aku sampai kat situ, aku tak nampak pun Niga dekat situ. Kawasan tu hanya ada batu tembok saja yang ada kat situ. Bangunan ni dia dah
hampir runtuh sebab bangunan ni dia dah separuh daripada bangunan tu dah dimakan oleh bukit. Jadi aku pun panggil lagi. Niga, kat mana tu? Kat sini lah. Kat sini. Bila aku pergi dekat kawasan yang aku dengar suara, tapi masih tak ada sesiapa lagi dekat situ. Lalu aku pun pergi ke kawasan yang lain, dan akhirnya aku jumpa Niga, Mat dan juga Atoy yang berada di celah bangunan tersebut. Jadi bila aku perhatikan kenderaan yang naik tu, aku dah tak nampak dah. Mungkin dia dah turun ke bawah. Jadi aku pun turun balik semula kat bawah tu. Masa tu aku ikut bas yang yang parking dekat situ. Aku rasa bas tu masih ada lagi sampai sekarang. Dan aku pun turun ikut bas tu. Bila sampai bawah tu, aku pun tengok keadaan dah tenteram. Jadi aku pun mula nyalakan semula unggun api. Tapi kali ni aku lebih berwaspada lah, supaya unggun api aku kali ni tak meletup lagi. Jadi bila aku duduk dekat bawah tu, kat ground floor tu, aku pun mulalah mencari satu cerita yang boleh kami dengar bersama-sama, iaitu kisah seram yang berlaku dekat Highland Towers ni. Pada masa tu aku ada dengar pada seorang pemandu teksi, dia telah menceritakan sebuah kisah pengalaman yang terjadi kepada dirinya pada waktu tu ketika dia lalu di kawasan. Masa tu ada sebuah sekolah dekat Ulu Kelang. Sekolah ni dipanggil sekolah menengah, aku dah tak apa ingat lah. Sekolah tu masa tu adalah sekolah Sri Inai. Jadi masa dia tengah memandu kenderaan tu, tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan. Dia tahan kereta teksi tadi ni. Jadi teksi dia berhenti. Teksi ni tanya, nak ke mana tu cik, adik? Jadi perempuan tu kata, dia kata dia nak ke Highland Towers, nak pergi ambil kawan dia. Pemandu teksi tu tanpa berlengah lagi mempersilakan perempuan tu naik ke dalam kereta dia, teksi dia. Jadi dia terus memecut laju naik ke atas Highland Towers ni. Bila dia sampai dekat atas tu, dia tengok kawasan tu gelap. Jadi dia tanyalah kepada cik adik perempuan tadi. Dia tanya, kenapa kawasan ni gelap? Perempuan tu kata, elektrik tak ada bang. Perempuan tu kata, elektrik tak ada bang. Jadi bila dah sampai dekat atas tu, perempuan tu kata dengan pemandu teksi tu, dia kata, abang tunggu kejap ya, saya nak pergi jemput kawan saya. Jadi pemandu teksi tu tunggu. Jadi bila perempuan tu turun daripada teksi dia, perempuan tu pergi dekat kawasan yang terjadi runtuhan tu. Lalu dia gali menggunakan tangan dia tau. Dia gali. Jadi bila pemandu teksi tu tengok kelakuan pelik perempuan tu buat, jadi baru pemandu teksi ni teringat yang Highland Towers ni telah runtuh dan telah ditinggalkan kawasan tersebut. Jadi pemandu teksi tu pun dia terus tinggalkan teksi dia, lalu dia lari turun ke bawah. Aku rasa teksi dia sampai ke hari ni masih ada lagi dekat atas tu. Pemandu teksi ni adalah kisah benar yang aku dengar daripada pengalaman seseorang, iaitu seorang pemandu teksi. Dan cerita yang kedua pula yang aku dengar, masa tu ada sekumpulan budak rappers tau. Budak rappers. Masa tu diorang naik sebuah van. Jadi bila diorang sampai dekat kawasan tu, Highland Towers ni, jadi diorang tinggalkan diorang punya van, lalu diorang terus naik ke atas bangunan tau. Aku tak tahu apa yang diorang cari. Mungkin diorang tengah cari, tengah buat paranormal aku rasa. Tapi bila selesai diorang dah naik ke atas tu, diorang akan turun ke bawah. Bila diorang turun ke bawah, diorang pergi dekat diorang punya van. Bila diorang buka van diorang ni, tiba-tiba kau tahu apa yang terjadi? Diorang tengok dekat dalam van tu ada tangan yang dah buruk. Tangan dah buruk, dah hancur, ada dalam van budak-budak rappers tu. Jadi diorang pun
buang tangan tu dan diorang terus keluar daripada kawasan tersebut. Ini ada cerita yang sangat menyeramkan juga yang aku dengar pada waktu tu. Korang tahu tak, bila aku ceritakan kisah ni dekat ground floor Highland Towers tu, tiba-tiba aku bau sesuatu yang sangat busuk dekat situ. Kawan aku pula masa tu mulut dia ni celupah, tak reti nak cover-cover. Jadi dia sebut, dia kata, kau bau tak? Bau busuk. Aku bau busuk ni. Jadi bila dah cakap macam tu, kawan aku tegur, kau janganlah cakap macam tu. Kita dah lah duduk sini tengah cerita benda-benda yang macam ni. Lepas tu kau pula boleh sambut pula bau tu. Aku pun bau juga, tapi aku tak adalah celupah macam mulut kau. Bila kita orang semua bau yang busuk tu, bila kita orang toleh dekat belakang, kita orang nampak dekat celah batu tu ada macam satu makhluk warna hitam. Makhluk tu sangat menyeramkan kami pada waktu tu. Tapi masa tu kami tak lari, kami hanya stay dekat situ lagi. Cuma kami baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran dan kami tengok makhluk tu dah tak ada lagi pada waktu tu. Jadi kami sambunglah cerita. Cerita yang ketiga pula yang kami cerita dekat situ. Masa tu pengalaman ni daripada kawan kami sendiri. Masa tu dia memang niat nak buat paranormal dekat situ. Jadi bila dia sampai dekat situ, dia naiklah bangunan tu. Bila naik bangunan tu, dia jumpa apa dekat atas tu tau. Dia jumpa seorang budak lelaki tengah pegang lilin sambil menendang bola sepak. Jadi masa tu dia tak terfikir apa-apa tau. Dia kata, yang dia ingat, dia kata bangunan ni dah tak ada orang tinggal. Bangunan ni adalah bangunan kosong. Tapi anak siapa yang sedang main bola tu memanglah kawasan dia gelap. Mungkin budak tu dia nak exercise kot, kata kawan aku ni. Dia tak sedar yang bangunan ni dah runtuh, dah lama ditinggalkan. Jadi apabila lama tu dia tengok budak tu, lama budak tu hilang. Jadi baru dah dia teringat yang bangunan ni adalah bangunan yang telah ditinggalkan lama. Jadi apa lagi? Kawan aku pada masa tu dia dah kena histeria. Mujurlah pada masa tu dia ada rakan-rakan yang lain yang setia kawan yang tak tinggalkan dia. Jadi bawa kawan dia ni pergi jumpa, bawa keluar daripada kawasan tu, pergi jumpa seorang ustaz dekat sebuah masjid, Masjid Ar-Ridwan nama tempat tu. Jadi ustaz tu mengobati budak ni dan akhirnya sembuh. Aku tak tahu kisah tu adalah kisah benar ataupun kisah tu ada daripada seorang kawan aku yang nak menakut-nakutkan kami. Pada waktu tu kami memang cerita kat dia yang kami nak naik ke Highland Towers ni, tapi pada masa tu dia tak ikut bersama. Jadi itu adalah kisah seram yang ketiga yang aku dengar daripada mulut kawan aku. Dan kisah seram yang seterusnya, yang ini pula aku dengar daripada satu kumpulan paranormal. Jadi diorang ni memang merancang nak pergi ke Highland Towers ni lah. Dalam perjalanan diorang nak naik ke Highland Towers tu, kalau waktu dulu dekat bawah tu ada satu bus stop tau. Jadi bila dia nak naik ke atas tu, kenderaan diorang ni ditahan oleh dua orang perempuan. Perempuan ni macam perempuan Indonesia. Jadi bila dia nampak perempuan tu tahan, dia pun berhenti, dia tanya, kenapa dek? Lepas tu perempuan tu kata dia nak naik ke atas bangunan sana tu, dia kata. Tapi dia tunggu teksi lama dah, tapi teksi tak ada yang lalu dekat sini. Jadi diorang kata memanglah susah nak dapat teksi malam-malam ni dek. Tak apalah, tumpang kat kami, kebetulan kami pun nak lalu kat jalan tu juga, dia kata. Jadi perempuan tu pun naik lah. Diorang ni tak fikir panjang. Jadi diorang pun jemput dah naik. Bila naik tu, diorang pun menujulah ke Highland Towers. Bila dalam perjalanan nak tuju ke Highland Towers, dia tanyalah perempuan ni, dia nak pergi mana? Dia kata nak naik ke atas dulu bang, kat bangunan yang atas tu. Bangunan atas tu bangunan apa? Kalau bukan Highland Towers. Jadi diorang ni tak fikir apa, diorang pun
sampai ke atas tu diorang turunkan perempuan ni. Bila turunkan perempuan ni kata, abang boleh tolong kami tak? Dia kata. Tolong apa? Tak apa, sekarang ni abang tunggu dekat sini. Nanti bila abang nampak kami panggil abang, abang datanglah ya. Kau dah buat apa? Dia tanya. Jadi budak ni kata, perempuan ni kata, dia kata saya nak ambil kawan saya. Kawan saya ada kat belakang tu. Kawan kau tinggal kat kawasan ni ke? Tapi perempuan tu dia tak cakap apa-apa, dia diam je. Dia kata abang tunggu je lah. Jadi dia pun pergi. Bila dia pergi, daripada jauh tu dia nampak perempuan tu melambai-lambai dia tau. Jadi kumpulan paranormal ni pun, salah seorang daripada mereka ni pergilah dekat kawasan tu. Bila pergi dekat perempuan tu, alangkah terkejutnya dia bila dia nampak perempuan tu tengah tarik kawan dia daripada dalam lubang. Bila dia nampak apa lagi, dia terus lari lah. Bila dia lari, kawan-kawan yang lain ni pun bangunlah terkejut. Kawan-kawan tanya, kenapa? Dia kata, kau tahu tak, perempuan tu aku nampak. Jom kita balik dulu lah. Nanti balik nanti buat aku cerita lah. Tak payahlah kita buat paranormal malam ni. Masa tu dia dalam keadaan yang kelang kabut tau. Jadi kawan-kawan dia kata, kenapa? Ceritalah. Dia kata, aku tak berani nak cerita kat sini. Jom. Perempuan tu bukan manusia, tu hantu. Jom. Dia kata. Jadi diorang ni menggelabah. Jadi naik kereta, terus keluar daripada kawasan tu. Bila keluar daripada kawasan tu, barulah kawan dia cerita pengalaman yang berlaku dekat diri dia ketika dia pergi datang kepada wanita sendiri. Itulah kisah seram yang aku dengar daripada mulut orang ramai yang menceritakan kisah yang berlaku ke atas diri mereka sendiri. Jadi apabila aku selesai cerita, aku pun pada masa itu dah pukul 3 pagi. Jadi aku kata dengan kawan-kawan aku, jomlah kita gerak dari kawasan ni. Jadi kawan-kawan aku kata pun, okeylah, jomlah. Bila aku nak gerak tu, kawan aku tegur aku, dia kata, bah, tadi aku nampak kau bersembang dekat atas tu. Kau sembang dengan siapa? Aku cakap aku sembang dengan Bob. Jadi kawan aku kata, Bob mana ada dekat sini? Kalau Bob tak ada dekat sini, macam mana Bob sembang dengan aku? Tapi bila aku tengok, memang tak ada Bob dekat situ. Jadi itulah pengalaman seram yang sampai sekarang aku ingat. Dia ada satu pengalaman misteri dan seram. Aku tak tahu siapa yang aku sembang tadi tu. Sedangkan wajah yang aku sembang tadi tu, biji macam kawan aku, Bob. Aku tak ingat pada waktu tu yang Bob ada ke tak ada. Itulah yang menjadi pengalaman buat diri aku. Jadi kami pun beredarlah daripada kawasan tu. Masa kami nak turun daripada bukit tu, kami nampak doka tu, polis naik masa tu. Tapi polis ni boleh bagi jalan dekat kami pula pada waktu tu. Jadi kami pun apa lagi, terus turun dah. Bila turun dan kami terus pulang ke tempat yang mula-mula kami gerak. Aku pada masa tu aku dengan kawan aku ni memang tak terus pulang ke rumah, dan kami akan singgah di kawasan yang selalu kami lepak, dan kawasan tu adalah kedai minum. Dan bila sampai situ kami pun sembang-sembang balik dan kami minum. Hampir subuh tu barulah kami pulang ke rumah masing-masing. Itulah kisah seram, pengalaman yang aku alami dan peristiwa yang berlaku dekat situ. Pada masa tu memang kawan-kawan aku ada cerita macam-macam lah. Bila kami tengah duk cerita hantu tu, belum ada bau yang sangat busuk. Dan kawan aku ni, salah seorang kawan aku dia cakap, dia kata dekat sebelah dia tu ada seseorang yang sedang duduk, tapi dia seorang je nampak, orang lain tak nampak. Sebab itulah dia yang paling keadaan dia paling teruk sekali pada malam tu. Dia selalu cakap, jomlah kita gerak. Aku rasa tak sedap badan dah, jomlah kita gerak. Sebenarnya dia ada sesuatu signal dia nak bagi tahu kat kita orang, tapi kita orang tak faham apa yang dia nak bagi tahu tu. Itulah pengalaman. Dan ada lagi pengalaman masa kita orang nak lari naik ke atas tingkat 2 tu, salah seorang kawan aku ni dia kata ada sesuatu yang sedang menarik dia tau daripada arah belakang sampai dia nak jatuh, dan baju dia koyak dekat belah belakang baju dia. Jadi bila kami tengok, memang betul ada kesan koyak dekat baju dia, tapi dia tak tahu siapa yang tarik. Sebab masa tu dia yang paling last sekali.
berada di belakang kami. Dan aku tak tahu lagi lepas tu apa yang berlaku lagi pada kawan-kawan aku. Sebab masa tu semua senyap dan kami pun beransur pulang ke rumah masing-masing. Inilah kisah seram yang terjadi daripada pengalaman kami di Highland Towers. Kalau korang nak cuba, korang boleh sampai ke sana. Tapi ingat, nak sampai ke sana, datanglah pada pukul 12 malam ke atas. Bye. Jumpa lagi kita di dalam episod yang lain.